Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang ke tafsir ringkas setiap muka surat Al-Quran pada pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkatan kepada kita. Moga-moga Allah Taala akan memberi limpah kurnia-Nya kepada kita dengan kebaikan, dengan niat kita yang ikhlas, insya-Allah, dengan menghadiri majlis ilmu kita pada pagi ini. Alhamdulillah, muka surat pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 471 insya-Allah, iaitu kita akan membaca surah Ghafir daripada ayat 34 sehingga ayat 40. Saya daripada Bandar Seri Begawan, alhamdulillah, daripada depan masjid ini. Pada hari ini hujan sedikit renyai-renyai, tapi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan kita berada di sini. Tidak ada hujan yang lebat, sebab jika sekiranya ada hujan yang lebat, kita terpaksa lari dari tempat medan ini, padang ini. Alhamdulillah, daripada Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, insya-Allah kita akan bersama-sama untuk meneliti, memetik yang terbaik insya-Allah yang mampu kita lakukan, yang setakat yang kita mampu baca pada pagi ini, muka surat 471. Kita akan baca muka surat 34 sehingga 40 insya-Allah, dan kepada sesiapa yang mempunyai kesesuaian untuk membuka mushaf dan sebagainya, boleh buka mushaf insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat daripada 34 surah Ghafir insya-Allah. Kita masih lagi bercerita tentang sekarang ni, tentang perdebatan ataupun perbincangan ataupun dialog yang berlaku di antara seorang daripada keluarga Firaun. Wa qala rajulun min ali Firaun yaktumu imanahu, iaitu yang menyembunyikan imannya. Mereka dia ni adalah daripada keluarga Firaun. Dia menyembunyikan imannya, tetapi dia berhujah dengan Firaun. Dan banyaklah yang telah kita baca kemarin dalam muka surat 470 tentang perkara-perkara yang telah dihujahkan secara logiknya oleh lelaki ini terhadap Firaun. Apabila Firaun berkata dia akan membunuh Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini dah sampai pada klimaks ni, dah melampau. Oleh kerana itulah maka lelaki tersebut muncul dan mengatakan perkara tersebut, tetapi dia tidak menyatakan secara direct bahawa dia ni beriman, tapi dia telah mengatakan secara tidak langsung, memberi kita ni berfikir, kenapa kita mesti bunuh dia. Jadi pada hari ini kita akan baca lagi apakah yang dikatakan oleh lelaki tersebut kepada Firaun, kepada pengikut-pengikut Firaun. Apa yang dikatakan? Dia kata walaqad ja'akum yusufu min qabl. Sebelum daripada ni dah datang dah Yusuf. Dia tak sebut di sini siapakah Yusuf di sini. Jadi ulama tafsir telah mempunyai dua pendapat, tapi yang masyhurnya ialah Yusuf di sini adalah Nabi Yusuf alaihi salam, iaitu apa? Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi salam, anak Nabi Yaqub alaihi salam, sebagaimana yang telah kita baca di dalam surah Yusuf. Tapi ada pendapat mengatakan bahawa Yusuf di sini lah bukan Yusuf tersebut, tapi Yusuf ni Yusuf bin Ibrahim bin Yusuf bin Yaqub, iaitu maknanya cuculah. Yusuf juga namanya, tapi dia adalah cucu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wallahu a'lam bissawab. Itu rasanya, tetapi semua ni ialah sama ada Yusuf Nabi Yusuf atau Yusuf cucu kepada Nabi Yusuf. Maka yang penting di sini ialah apa? Iaitu Yusuf ini telah diutuskan, telah datang kepada Firaun ini, dan telah bukan Firaun ini tetapi Firaun yang sebelum ni. Kerana jarak, kalau ikutnya jarak di antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam adalah 400 tahun. Satu masa yang lama, 400 tahun jaraknya. Jadi siapakah dalam kisah Nabi Yusuf ni, siapakah kita nak katakan yang memerintah pada masa tersebut?
ulama-ulama tafsir mengatakan yang memerintah pada masa tersebut, iaitu pada masa Nabi Yusuf itu bukanlah Firaun. Kerana itulah kita tidak jumpa perkataan Firaun di dalam semasa menceritakan kisah Nabi Yusuf. Yang dikatakan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa menceritakan kisah Nabi Yusuf ialah Al-Malik, iaitu raja ataupun Al-Aziz. Jadi sama ada Al-Malik ataupun Al-Aziz ini dia tak sebutkan perkataan Firaun. Jadi pakar-pakar sejarah telah mencarilah berbincang perkara ini. Jadi ini bukanlah tempat kita untuk untuk dengar lebih detail, tetapi ertinya kat sini ialah dia adalah orang yang berbeza, kan, dan masa pun berbeza. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Musa pada masa ini adalah Firaun. Jadi dikatakan bahawa ada keturunan-keturunan ataupun era-era di mana era tu era-era Firaun. Ada era-eranya adalah bukan era Firaun. Wallahu a'lam bissawab. Yang penting sekarang ialah Firaun dengan Nabi Musa sekarang ni. Lelaki ni berkata bahawa dulu Yusuf pun telah datang dah min qabl bil bayinat, dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda, bayinat, dengan penjelasan, perkara-perkara yang boleh menjelaskan. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Tapi kamu ni masih terus kata. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf dulu pada masa Nabi Yusuf AS, memang Nabi Yusuf ni menjadi seorang ketua, kan, menjadi seorang menteri di dalam kerajaan tersebut, tetapi ajarannya tidak diterima oleh semua orang. Dakwahnya tidak diterima oleh semua orang. Mereka menerima dia sebagai menteri, mereka menerima kepakarannya, tetapi tidak menerima dakwahnya. Jadi ini adalah masalah. Jadi seterusnya ialah apa? Allah Ta'ala bercerita kat sini melalui lelaki ni berkata, dia kata, dulu pun kamu pun tak ikut juga, dia kata. Hatta iza halaka, sehingga apabila dia mati. Halaka ni bukan makna binasa, tapi maknanya Yusuf ni meninggal. Bila Yusuf dah tak ada, kultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasulah. Tak adalah Allah Ta'ala tak utuskan rasul-rasul pun. Dia kata, kazalika yudillullahu man huwa musrifun murtad. Dan begitulah disebut sini Allah Subhanahu wa taala menyesatkanlah orang-orang yang mana apabila seseorang itu yang musrif. Musrif ini yatajawazul had, iaitu orang yang melampaui had, melampaui batas, melampau-lampau, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Murtabun, orang yang syak, iaitu orang yang ragu-ragu. Dia ragu-ragu. Jadi lawan kepada musrif ini ialah kita mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada murtab ialah kita yakin tak adalah sekali macam ni, sekali macam ni, sebagaimana yang disebutkan di sini. Seterusnya ialah ayat yang ke-35. Allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Allah Ta'ala sebutkan perkara yang hampir sama yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu apa? Mereka ni bermujadalah, mereka ni suka berbalah, mereka suka bertengkar, mereka ni suka mempersoalkan, berdebat, yujadil, mujadalah. Jadi mereka ni asyik bermujadalah. Bermujadalah apa? Kalau nak bermujadalah pada perkara-perkara yang bukan syar'i, no problem, terpulanglah, kan. Nak kata 1+1=2, 1+1=3, terpulanglah berdebat dah, kan. Tu tak salah, tak jadi dosa, kan. Tetapi apabila berdebat, masalahnya ialah apa? Berdebat mempersoalkan ayatillah. Kemudian berdebat pula bighairi sultanin atahum. Tak ada dalil buat tu. Kita sebut sebelum daripada ni, kan, sultan ini mempunyai dua makna, sama ada kekuasaan ataupun hujah. Jadi dalam Quran banyak menggunakan perkataan sultan ini, ialah artinya ialah hujah. Jadi maknanya orang yang berdebat ni tak ada hujah pun. Hujah-hujah mereka ni tak ada hujah yang didatangkan tu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan indallah. Oleh kerana itulah maka sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat besar. Maktan kita sebut sebelum daripada ni, kan. Maktan ini adalah klimat kepada al-ghadab. Al-ghadab ni adalah marah, tetapi maktan ni up lagi, tinggi lagi. Jadi kemudian Allah Ta'ala ni tak suka sangat, benci sangat. Indallah wa indal ladzina amanu. Dan orang beriman pun tak suka juga apa yang dibuat ni. Maknanya orang beriman ni akan sentiasalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Kalau satu benda yang Allah tak suka, sepatutnya orang beriman ni dia tak suka. Apabila Allah suka satu perkara, maka sepatutnya orang beriman ni akan suka satu perkara. Jadi Allah Ta'ala sini mengiringkan bersama-sama, kan. Iaitu apa, kan? Bukan bersama Allah, manusia ni sama dengan makhluk Allah Ta'ala, bukan makhluk ni sama dengan Tuhan, bukan. Tapi maksudnya ialah apa yang Allah tak suka, sepatutnya orang beriman ni tak akan suka.
Apa yang Allah suka, orang beriman ni suka. Itu adalah sifat, salah satu daripada sifat orang beriman. Jadi walaupun manusia semua tak suka, tapi Allah suka, maka kita mesti suka. Kalau semua manusia ni suka tapi Allah Taala tak suka, semua manusia tak suka tapi Allah Taala suka, jadi kita ikut Allah, bukannya ikut manusia. Itu adalah sikap orang beriman. Jadi di sini Allah Taala murka, Allah Taala benci, maka orang beriman pun benci. Wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Allah Taala sebutkan macam itulah. Allah Taala copkan. Yatba' ni macam print kan, macam dah. Kalau macam tu copkan dah. Ala kulli, ke atas hati orang-orang yang mutakabbir. Mutakabbir ni apa? Mutakabbir ni daripada wazan. Wazan dalam bahasa Arabnya ialah makna timbangan, maknanya persamaannya kalau ikutnya ifta'ala. Asalnya fa'ala, jadi ifta'ala. Jadi mutakabbirun daripada ifta'ala. Apa ifta'ala? Ifta'ala ni ialah apabila satu perbuatan yang mana seseorang itu mendakwa sesuatu perkara tetapi sebenarnya perkara itu tidak ada padanya. Jadi daripada besar, perkataan besar kabara, tiga perkataan tu kabara maknanya besar. Jadi bila mutakabbir kabar yastakbir, mutakabbir ifta'ala ifta'ala, jadi mutakabbir iaitu mufta'ilun mufta'ilun. Jadi mufta'ilun iaitu seorang yang mendakwa dia tu besar sedangkan perkara tu tak ada pada dia. Itu maksud mutakabbirun. Mutakabbir. Sebab tu kita kata takabur tu daripada perkataan bahasa Arab. Bahasa Arab tu takabur tu maknanya ialah seorang yang merasa sombong, kita terjemahkan. Tapi maksud asalnya ialah apabila seseorang itu merasai satu benda, satu perkara yang dia tak ada. Iaitu jadi kabara tu besar, seorang merasai bahawa dia tu besar sedangkan sebenarnya besar tu tak ada pada dia pun. Jadi sini Allah Ta'ala tak suka sangat. Iaitu apa? Kenapa manusia ni Allah Ta'ala kata mutakabbir? Dia rasa dia ni hebat, dia rasa dia ni kaya, dia rasa dia ni boleh berdiri sendiri, tak perlu kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi itulah betul mutakabbir, rasa besar sangat rasa besar sangat. Jadi Allah Ta'ala sangat benci benda ni kan. Jabbar ni pula yang jahat, yang buat apa saja ikut suka hati dia. Dia tak ada peraturan, tak ada apa dah. Itu nama dia jabbar. Jadi Allah Ta'ala tak suka qalbi mutakabbirin jabbar. Wa qala fir'aunu ya Haman. Tengok kan, sekarang ni Fir'aun berkata. Fir'aun ada dengar cakap? Dia tak dengar cakap ni. Dia tak dengar cakap orang. Dia tak dengar lah nasihat rajulun mu'minun min ali Fir'aun ni. Tapi apa yang dia buat lagi? Dia kata apa? Dia sombong lagi ni. Dia kata jadi sombong ni ialah daripada asalnya daripada iblis kan. Daripada iblis. Iblis kata aba wastakbara. Dia enggan, dia sombong. Jadi dia warisi seterusnya kepada ni Firaun ini. Memang pengikut iblis pun. Bahkan iblis pun tak berani mengaku Tuhan, tapi dia ni mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata iblis. Jadi daripada situ dia berkata apa? Dia kata apa? Dia tak mau terima. Wa qala Firaun ya Haman. Wahai Haman. Haman ni of course lah kan, dia punya menteri lah, orang besar dia lah kan. Ya Haman, ibnili sarhan, binakan untuk aku sarhan. Sarhan ni ialah satu bangunan yang tinggi, tinggi habis tinggi yang dia mampu. Sarhan, ada yang dikatakan, jadi setengah-setengah ulama mengatakan ialah sarhan ini piramid tu. Piramid itulah bangunan yang tinggi tu yang disuruh oleh Firaun kepada Haman supaya bina ni. Untuk apa dia tu? Dia kata la'alli ablul asbab. Supaya apa? Supaya aku sampai kepada asbab. Asbab ni apa? Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa maksud asbab sini ialah pintu-pintu langit. Kenapa? Kerana Firaun ini dia kata dia nak naik atas, dia nak tengok kan di mana Tuhan Musa ni. Aku nak tengok sendiri, dia kata. Jadi kan dalam tempat yang lain dia kata dia panah kan. Jadi dia panah, dia tengok darah tu kan. Darah apa wallahu alam. Jadi dia kata dah Tuhan Musa dah mati dah. Jadi dia kata nak ni ibnili sarhan, binakan untuk aku sarhan, bangunan yang tinggi. La'alli ablul asbab. Moga-moga aku nak naik atas ni, aku nak capai pintu, aku nak masuk pintu, aku nak tengok dia. Asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Aku nak tengok, dia kata Tuhan Musa ni. Attali'a ni aku nak jenguk, nak tengok kata. Tengok tu dia punya, nak kata takabur dia tu kan, nak kata jahat dia tu kan, nak kata tak terimanya
nasihat daripada lelaki tersebut. Jadi dia kata, wa inni la azunnuhu kaziba, aku rasa dia tipu, tak ada pun Tuhan-Tuhan ni. Kemudian wa kazalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi, begitulah Allah Ta'ala tunjukkan su'u amalihi, keburukan amalannya. Maknanya kan Allah Ta'ala ceritakan semua keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Fir'aun, dan Allah Ta'ala dedahkan semua keadaan. Itulah bodohnya Fir'aun kan. Bagaimana Fir'aun ini Allah Ta'ala tunjukkan dia buat benda-benda yang memang tak logik lah kita katakan. Tapi sebab apa? Nak buktikan kepada rakyat dia tu bahawa dia tu betul, dan apa yang didakwa oleh Fir'aun ni adalah salah. Jadi tengok dia kata, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Apa jadi? Tabab ni maknanya khasar, tabab ni maknanya rugi. Khasar tu maknanya rugi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, wa ma kaidu fir'aun. Apa planning dia, apa strategi. Kaidu ni maknanya planning jahat dia, strategi jahat dia, apa yang dia nak buat tu kan, semua perancangan-perancangan tu semua rugi, menghabiskan duit, tidak memberi apa-apa pun. Adakah dia dapat ni? Akhirnya dia sendiri dimatikan oleh Allah SWT di dalam laut. Kemudian waqala allazi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Berkata lelaki itu, tak habis lagi, nampak tak cerita mana kita dah habis 2 muka surat kita masih lagi sedang bercerita tentang dialog yang sedang berlaku. Jadi kita nampak tak bahawa surah Ghafir ini, sebab itulah kadang-kadang dinamakan surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min, nama surah Ghafir ni ada 2, yang pertama yang Ghafir, yang kedua Al-Mu'min. Kenapa Al-Mu'min? Kerana menceritakan tentang lelaki inilah, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun ni, kerana ada lelaki ni. Jadi ertinya kan kisah Nabi Musa ni dengan Fir'aun ni banyak di banyak tempat. Ada surah ni dan sebagainya, tetapi dalam surah ini fokusnya adalah nak menceritakan tentang lelaki ini, iaitu lelaki yang sanggup untuk berdepan dengan Fir'aun dan memberikan pelbagai hujah. Jadi ini adalah kita nak katakan sebagai apa ni, sebagai support untuk orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menjadi pendakwah, orang-orang yang nak bercerita Islam kepada manusia lain. Ini adalah di antara panduan-panduan, ini adalah di antara perkara-perkara yang hendak diceritakan kepada manusia kan. Nak menggunakan logik, kadang-kadang menggunakan ini dan sebagainya, macam-macam sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan melalui lelaki ini. Jadi lelaki ini berkata lagi, dia kata, wahai kaumku, jangan ikut Fir'aun tu, ikut aku, iaitu bukan ikut aku, tapi maksud dia tu ialah ikut aku, apa yang aku katakan ni, apa yang aku sebutkan ini, ikut aku, jangan ikut. Sebab apa? Dia kata ittabi'u ya qaum, wahai kaumku, ittabi'uni. Ni di situ dalam tulisan Al-Quran, kalau kita tengok dia tak ada ya, tapi barisnya di bawah. Jadi dalam qiraat, dalam setengah qiraat lain, dia bukan dalam qiraat, minta maaf, di dalam penulisan, dalam rasam, setengah-setengah rasam dia ada ya tu. Jadi kedua-dua tu betul, dua-dua tu boleh diterima, iaitu ada ya dan tak ada ya. Jadi kalau ada ya dia baca panjang sikit, wattabi'uni. Kalau tak ada ya dia baca pendek, wattabi'uni, wattabi'uni ahdikum, macam tu. Jadi yang dalam qiraat biasa kita ni ialah, dalam bacaan biasa kita, wattabi'uni, ittabi'uni ahdikum, aku akan tunjukkan kamu sabilar rasyad, jalan yang betul, jalan yang baik, jalan yang membawa kepada kebaikan. Kemudian seterusnya, insya-Allah sikit lagi insya-Allah, sebab hujan dah mula turun. Jadi kemudian disebut sini, ya qaum innama hazihil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Lelaki ini terus bercakap, tengok, wahai kaumku, ya kaum. Dia cerita pula tentang apa sekarang ni? Tentang ghayah, tentang matlamat, hakikat dunia ni apa, akhirat tu apa. Jadi dia ceritakan, lelaki ni cerita, wahai kaum dalam dakwahnya ni kan. Jadi artinya di sini kan, dalam dakwah kita, antara perkara yang perlu disedarkan kepada manusia ialah bahawa dunia ini adalah apa? Al-mata'. Dunia ini adalah keseronokan saja kan. Mata'un wa innal akhirah, dan akhirat lah yang apa? Darul qarar. Dalam bahasa di sini, dalam bahasa kita ni di Brunei ni ada disebutkan qarar, memerintah. Qarar tu makna tetap, tetap kekal memerintah dalam bahasa Arab. Qarar di sini, qarar artinya lah mustaqir. Qarar di sini maknanya ialah mustaqir, iaitu akhirat adalah tempat yang kekal, tempat menetap sebenar. Jadi kita ni yang sekarang dalam dunia ni adalah seperti dalam perjalanan kan, dalam travel, dalam berjalan dalam.
So kita mungkin akan berhenti sekejap. Berhenti di mana? Berhenti di dunia ni. Jadi oleh kerana kita berhenti di dunia ni, ibarat pokok kan, kita berhenti berehat sekejap di bawah pokok. Adakah di bawah pokok ni kita nak bina segala sesuatu? Kita nak buat semua benda? Tak. Kita ada matlamat lain jadi sebab itulah nama dia ghayah. Ghayah kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita dalam bahasa Arabnya ghayah ni dalam bahasa Arab ialah apabila suatu tempat yang mana tidak ada lagi tempat selepas daripada tu. Satu perkara yang mana tak ada lagi selepas daripada tu perkara lain. Jadi dia adalah ghayah. Dia adalah yang terakhir. Ghayah itu ghayah. Kalau hadaf dia lain sikit. Kalau hadaf ni ialah kita nak pergi situ tapi ada tempat lain sebenarnya yang akhir lagi. Jadi ghayah kita ialah akhirat. Ghayah kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dunia ni. Dunia hanyalah mataun. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Allah Ta'ala kata siapa yang berbuat dengan amalan kejahatan maka dia tidak akan dibalas illa mislaha, melainkan sepertinya. Kita dah baca sebelum ni kan, kalau jahat dia akan dibalas satu, kalau kebaikan, tapi kalau wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang-orang yang beramal dengan baik daripada orang-orang yang beriman, lelaki atau perempuan, Allah Ta'ala akan balas dia dengan dimasukkan yadkhulunal jannah. Ada bacaannya yudkhiluna, ada bacaan yudkhilu, ada bacaan yadkhulu. Kita baca yadkhulunal jannah, masuk syurga. Yurzakuna fiha bighairi hisab, dan dia akan diberikan rezeki tanpa hisap. Maknanya di akhirat ni tak ada perkiraan dah, tak kira nak apa semua boleh, tak ada kira-kira. Kalau kita pergi makan di kedai, dia akan kira kan, makan banyak nanti kena kira banyak. Ni tu sebagai contoh lah maknanya kan. Tapi di akhirat tak ada kira, nak makan apa tak ada apa-apa, semua boleh. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada makanan ke rezeki ni termasuk semua, makanan, minuman, kesihatan, apa semua itulah dipanggil rezeki yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi setakat itulah saja untuk hari ini. InsyaAllah hujan dah turun, dah mula dengan lebatnya, maka saya berhentilah di sini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari, InsyaAllah pada muka surat 472. Akhirul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.